Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Umar Didik bagi subjek reka bentuk dan teknologi tingkatan 1. Untuk hari ini kita akan masuk subtopik yang kelima dan keenam dalam bab reka bentuk sistem vertigasi. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ada dua lah, iaitu yang pertama kita akan nilai lakaran reka bentuk baru sistem vertigasi. Okey, lepas kita dah nilai, kita akan membina mockup ataupun model struktur reka bentuk baru sistem vertigasi. Awak boleh rujuk buku teks awak muka surat 124. Okey, penilaian lakaran ni, dalam kita nak buat penilaian lakaran ada beberapa kriteria lah. Okey, yang perlu kita penuhi, iaitu yang pertama adalah kecenderungan inovasi, kreativiti dan juga keaslian reka bentuk. Yang kedua adalah kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan penampilan. Yang ketiga, kecenderungan fungsi dan praktikal. Yang keempat adalah kekuatan, kualiti dan juga kebolehpasaran. Dan yang kelima adalah agronomi. Jadi kita kena menilai lakaran kita berdasarkan kelima-lima kriteria ni. Okey, kita tengok satu persatu dahulu kriteria penilaian kita. Okey, kita tengok yang pertama dahulu. Okey, iaitu kecenderungan inovasi, kreativiti dan keaslian reka bentuk. Kriteria yang pertama ni macam mana je kan? Kriteria yang pertama ni kita punya lakaran tu perlu mempunyai inovasi ataupun tambah baiklah dari segi fungsi komponen yang kita guna supaya kita punya sistem vertigasi ni lebih cekap dan juga mesra pengguna. So nanti kalau kita punya sistem vertigasi ni cekap, mesra pengguna, jadi akan ramailah pengguna akan minat pada kita punya reka bentuk sistem vertigasi. Okey, dekat sini contohlah dari segi fungsi komponen utama. Contohlah kita gunakan, sebelum ni kita gunakan polybag yang kecil. So kita buat tambah baik, kita inovasikan kita punya lakaran tu dengan menggunakan polybag yang lagi besar, macam gitu. Ataupun kita guna, sebelum ni kita gunakan pipe PVC, kita boleh ubah untuk inovasi kita gunakan pipe poly, kan, macam gitulah contohnya. Okey, yang kedua, kita tengok pula yang kedua, iaitu kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan. Macam mana tu? Okey. Kandungan unsur simbolik, emosi, estetika dan juga penampilan ni adalah susunan semula bagi kita nak tunjukkan imej, konsep, simbolik, menawan, emosi serta penampilan yang menyelah ataupun kontras. So dekat sini kita boleh gunalah dari segi warnanya untuk kita nak susun semula kita susun semula untuk kita nak nampakkan imej lakaran kita. Okey, itu adalah dari segi kriteria yang kedua. Kita tengok kriteria yang ketiga pula. Okey, kriteria yang ketiga ni adalah kecenderungan fungsi dan juga praktikal. So dekat sini kita kena pastikanlah kita punya lakaran reka bentuk tu dapat memenuhi keperluan pengguna yang tinggal di pelbagai jenis tempat kediaman. Contohnya rumah pangsa, rumah teres ataupun rumah kampung. Adakah kita punya lakaran tu memenuhi keperluan kepada kesemua pengguna ni? Kalau memenuhi, so kita memenuhilah kriteria dalam penilaian lakaran ni. Jadi kita kena pastikanlah lakaran kita tu memenuhi keperluan pengguna. Okey, seterusnya adalah kekuatan, kualiti dan juga kebolehpasaran. Okey, kita kena pastikan lakaran kita tu adalah lakaran yang berkualiti. Sebab apa? Sebab kita nak menarik minat pengguna untuk kita nak pengguna kita tu cuba inovasi yang kita dah buat ni, kan. Jadi dekat sini kita kena buatlah lakaran yang berkualiti untuk kita nak tarik perhatian pengguna. Okey, antara lakaran 2D dan juga 3D dekat sini, yang mana lagi akan menarik perhatian awak? Lakaran 3D lah, kan, sebab kita boleh nampak macam mana lakaran yang sebenar untuk lakaran untuk projek yang sebenar, kan. So kita kena pastikanlah lakaran kita tu berkualiti. Okey, seterusnya kita dapat tentukanlah sama ada reka bentuk yang kita dah
hasilkan, boleh diterima di pasaran semasa ataupun tidak. Okey, kalau tak diterima di pasaran, so kita kena tambah baiklah kita punya lakaran. Okey, seterusnya adalah ergonomik. Ergonomik ni dia ada ciri-ciri ergonomik lah dekat sini, iaitu kena tahan lasak, tak mudah roboh, dapat berikan laluan pengedaraan udara dan juga matahari, dan juga mempunyai ciri-ciri keselamatan. Okey, kalau tahan lasak tu kita boleh tengoklah dari segi pipe yang kita guna. Contohnya, adakah kalau kita terpijak dia akan pecah, macam gitu. Kalau polybag ni, adakah dia tahan lama? Kalau tak tahan lama tu, nanti tanaman kita akan macam tak boleh support lah kan. Kita kena pastikan polybag yang kita guna ni kena tahan lasak. Lepas tu pembinaan kita ni kena pastikan tak mudah roboh. Kita kena pasang dengan betul. Okey, seterusnya itu adalah kriteria dalam kita nak buat penilaian lakaran. Okey, dalam penilaian lakaran ni kita ada borang penilaian lah, di mana penilaian lakaran ni kita akan buat berdasarkan lakaran yang kita dah hasilkan. Janganlah awak pergi lakaran awak, janganlah awak pergi nilai lakaran orang lain kan. Awak kena pastikan awak nilai lakaran yang awak hasilkan, yang telah kita hasilkan, macam gitu. Contoh dekat sini, ini adalah lakaran yang kita dah hasilkan, jadi kita kena nilai berdasarkan lakaran ni lah. Okay, so daripada borang penilaian ni lah kita akan guna. Okay, ini adalah borang penilaian lah. Okay, so borang penilaian ni lah kita akan guna untuk kita nak menilai kita punya lakaran yang kita hasilkan. Okay, take note penilaian contohlah kita dah bagi dekat orang kan. Okey, orang nilai kita punya lakaran. Okey, lepas tu ada penilaian yang tak memuaskan. Jadi dekat sini apa yang kita kena buat? Kita perlu tambah baik kita punya lakaran untuk kita nak memenuhi keperluan pengguna. Okey, so penambahbaikan ni bila kita kena buat? Kita akan buat penambahbaikan sebelum kita bina mockup ataupun model. So sebelum kita bina mockup ataupun model, kita kena adjust dulu yang mana yang tak memuaskan. Jadi kita kena adjust, kita tambah baik, kita tambah baik pada lakaran kita. Lepas tu barulah lepas je penilaian kesemua penilaian memuaskan, barulah kita teruskan kepada untuk membina mockup ataupun model. Okey, dalam pembinaan mockup ataupun model ni, okey, kita kena tahulah tujuannya apa kan. Tujuan kita buat mockup ataupun model ni adalah untuk nak memberikan gambaran keseluruhan kepada pengguna ataupun pelanggan tentang reka bentuk sistem vertigasi yang kita dah lakar tadi. Contoh kalau lakar ni kita boleh nampak secara macam visual je, kita tak boleh nak sentuh. Lepas tu kita tak boleh nak tahu macam mana sistemnya mengalir ke apa kan. Okey, kalau kita buat mockup ataupun model ni, kita boleh nampaklah secara keseluruhan gambaran projek kita kepada pelanggan. Kita boleh tunjuk dekat pelanggan macam mana kita punya sistem vertigasi yang kita dah bina. Okey. Okey, kita tengok dulu mockup ni. Mockup selalunya saiz produk yang besar. Okey, contoh produk kita, contoh vertigasi ni kan luas kan. Jadi kalau kita buat secara mockup, dia saiznya lebih kecil berbanding dengan projek yang sebenar. Okey, mockup ni umpama macam olok-olok kita nak tunjuk dekat orang. Okey, seterusnya adalah model. Okey, model ni sama ada saiznya mengikut kepada ukuran yang sebenar. Okey, model ni ada dua lah, iaitu kita ada model berfungsi sepenuhnya ataupun model separa berfungsi. Okey, so kalau model berfungsi sepenuhnya ni, kita akan gunakan saiz yang sebenar lah, ukuran yang sebenar. Kalau model separa berfungsi ni bergantung. Okey. Okey, contoh dekat sini perbezaan model mockup dan juga model. Contoh mockup ni kita gunakan selalu kalau model kita gunakan polybag. Kalau mockup kita gunakan cup air je untuk kita nak gantikan ianya sebagai
pasu lah, umpama sebagai polybag ni kan. Kalau straw ni, contoh dekat model kita gunakan pipe poly, tapi dekat mock-up kita hanya gunakan straw. Okay, jom kita bina model sistem fertigasi menggunakan bahan-bahan kita semula. Okey, so dekat sini kita kena pastikanlah kita ada lakaran terlebih dahulu untuk kita nak buat rujukan. Dan juga kita kena sediakan bahan-bahannya. Okey, contohnya macam botol ni sebagai tangki nutrien. Okey, straw ni kena ada perbezaan lah antara straw besar dan juga straw kecil, sebab straw besar ni kita nak buat untuk pipe poly. Kalau straw kecil ni kita akan buat sebagai tube micro dan juga set penitis. Set penitis ni yang pada bahagian yang pendek ni. Pada bahagian panjang kita buat sebagai tube micro. Okey, dan juga polybag. Polybag kita gunakan kap air. Dan juga alatan-alatan lain lah untuk kita nak buat penyambungan. Okey, jom kita tengok. First kali kita kena tebuk lubang dulu pada kita punya botol lah, iaitu tangki. Kita tebuk lah. Kita tebuk dengan menggunakan pisau. Okey, lepas kita tebuk, kita gunakan paku untuk biar ada lubang elok bulat. Okey, lepas tu kita ambil straw, kita sambungkan untuk nak jadikan sebagai pipe poly. Okey, seterusnya apa kita nak buat? Kita akan tandakan lah. Kita akan tandakan. Pastikan jarak antara kita tanda tu kena sama. Okey, lepas kita tanda, kita tebuk pula. Kita tebuk dengan menggunakan pisau ataupun gunting. Okey, kita tebuklah pada lubang yang kita dah tanda tadi. Okey, lepas kita dah tebuk, apa yang kita akan buat adalah kita sambungkan kita punya pipe poly ni, iaitu straw, pada kita punya tangki nutrien, iaitu botol. Kemudian kita letakkan lagam untuk supaya bila kita isi air nanti ataupun larutan baja, dia tak bocor, tak terkeluar. Okey, so kita biarkan kering. Kemudian kita buat pada penyambungan yang seterusnya, iaitu kita masukkan tube micro. So kita masukkanlah tube micro pada lubang-lubang yang kita dah buat tadi. Okey, lepas tu apa nak buat? Lepas tu kita akan kepitkan. Kita akan guna pengepit ni untuk kepit. Kita akan guna pengepit ni untuk kita kepit pada bahagian hujung. Okey, supaya air tak terkeluar. Okey, seterusnya apa kita nak buat? Okey, barulah kita boleh so kita dah susunlah kesemuanya. Barulah kita dapat hasilnya kan macam mana. So dekat sini kita ada tangki nutrien, polybag, kita ada pipe poly, kita ada tube micro. Lepas tu yang kecil ni adalah set penitis. Okey, nanti kalau kita masukkan air dekat sini, air boleh keluar lah ikut set penitis ni. Okey, jadi itu macam mana kita nak membina model sistem fertigasi. Okey, lepas je kita dah buat model ataupun mock-up sistem fertigasi, kita kena buat ujian penilaian lah. Kita ada 2 ujian penilaian, iaitu ujian titisan model separa berfungsi dan juga ujian sambungan mock-up. Okey, kalau ujian titisan model separa berfungsi ni, fungsinya adalah untuk kita nak lihat keupayaan air mengalir dan menitis ke dalam air tanaman. Jadi kita akan masukkanlah air pada tangki nutrien. Kemudian kita akan tengok ada bocor ke tak ada. Macam tu, ada bocor tak? Masa kita sambung ni kan, antara penyambung ni, bocor ke tak? Kalau ada bocor, so dekat sini pengujian kita tu tak berhasil lah. Okey, seterusnya ujian sambungan mock-up. Fungsinya adalah untuk kita nak tentukan kekuatan cantuman semasa menghasilkan mock-up. Okey, kita tengok dekat sini ada parameter dan juga keputusan. Okey, kalau jenis ujian titisan model separa berfungsi, kita akan tengok dari segi parameternya, kita akan uji selama 10 minit dengan air sebanyak 500 ml air. Okey, contohlah kalau semasa awak test tu, okey, kalau keputusan positif kan, kita dapat tengok dekat sini dapat mengalir dan juga menitis pada masa yang ditetapkan. Contoh kita buat 10 minit. Jadi air tu menitis pada selama masa yang kita dah tetapkan lah. Okey, seterusnya kalau keputusan negatif ni, contohnya awak punya pengujian tu tidak berhasil lah. Jadi air tak dapat mengalir dan juga menitis pada bekas tanaman. So awak punya model ataupun mock-up tu adalah
tidak berfungsi lah. So dekat situ itu adalah keputusan yang negatif. Jadi dekat situ awak kena buat penambahbaikan pada awak punya model ataupun mockup. Okay, seterusnya kalau ujian sambungan mockup ni, parameter yang kita akan gunakan adalah kita akan letakkan beban 20 gram pada setiap sambungan selama 1 minit. Dan juga, ataupun kita nak gunakan daya tolakan jari pun boleh. Antara dua ni lah, nak letakkan beban ataupun kita nak tolak guna jari je. Okey, kalau awak punya ujian tu berhasil, bermaksud tak ada sambungan, contohnya sambungan yang awak sambung tu semuanya bagus, semuanya bagus lah, tak ada yang tercabut, itu adalah keputusan positif. Kalaulah masa kita letakkan beban pada kita punya sambungan, lepas tu sambungan tu terbuka, jadi kita dapat keputusan yang negatif. Jadi kita kena perbetulkan, kita kena perbaiki kita punya model dan juga mockup. Okey, jadi itu adalah ujian penilaian yang kita kena buat lepas kita dah buat model dan juga mockup. Maka itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih.